So, depan aku ni studio Zalun, Pudu Plaza, ZV-12 for vlogging. Let's go. Which is the best camera? 3 ya. One go. Baik. Dia punya harga Nice. Slightly murah. Jom kita try. Ini adalah kamera vlog terbaru daripada Sony, ZV-1M2. Sebelum ni Sony ada keluarkan Sony ZV-1. Banyak gila features yang dia dah upgrade dekat this kamera. So aku agak excited sebenarnya nak share dengan korang. So tanpa buang masa, jom kita layan intro. Sony ada keluarkan ZV-1, lepas tu ZV-E10, ZV-1F. Yang terbaru ni adalah Sony ZV-1 Mark II. Macam-macam nama dia kan, sampai kadang-kadang kita pun tak tahu nak pilih. Tapi senang nak cakap lah, kalau korang tengok Sony ZV, ZV ni dia more to fokus kepada vlogger lah. Dan aku suka sebenarnya series ZV ni mudah untuk kita pakai, dan saiz kebanyakannya yang diorang buat adalah saiz compact. Tapi dia punya keupayaan memang macam kamera-kamera yang besar. Kalau kita tengok daripada segi saiz dia, tinggi untuk kamera ni adalah 60mm. Dia punya lebar pula adalah 105.5mm. Lepas tu dia punya ketebalan tak sampai pun 50mm. Dan berat dia guys, 292 gram. Memang kecil, ringan. Senang sebenarnya kalau korang nak bawa kamera ni pergi travel ke, even pergi event ke, nak buat vlog, nak record dan sebagainya. Memang sangat-sangat mudah. Di mana kalaulah kita nak pakai kamera tu, dia tak memerlukan satu setting yang complicated. Dia akan memudahkan kita dengan fungsi-fungsi dia yang simple. Kalau kita tengok dekat belakang ni, tak banyak pun button-button dia. Dekat atas ni pun tak banyak. So sekarang ni kita akan pergi dengan lebih detail lagi. So lens, dia boleh pergi 18mm sampai ke 50mm. Wide angle dan zoom lens. So kalau macam korang buat vlog, distance korang tu maybe macam ni kan. So memang cantik dia punya view tu. Walaupun tangan korang ni panjang macam ni je, gambaran yang korang dapat tu memang sangat-sangat wide. So ini adalah contoh dia. Kalau korang dapat nampak, tangan aku ni panjang ni kan. Macam ni je. Sedepa ataupun tak sampai 1 meter lah senang cakap. Visual yang korang dapat nampak ni, memang cantik. Nampak keseluruhan wide. Aperture untuk kamera ni pula adalah f1.8 sampailah ke f4. f1.8 guys. Not bad untuk kamera yang kecil macam ni. Dan lens dia ni juga, dia dah ada built-in ND filter. Kalau lah korang buat video ataupun buat vlog kat tempat yang panas, tengah hari terik. Kadang-kadang bila kita pakai kamera biasa tu, dia tak dapat nak kontrol cahaya sebab terlalu terang. So kamera ni guys, korang boleh turn on je dia punya ND filter even masa korang tengah record. So memang style. Mikrofon pada kamera ZV-1 Mark II ni, dia menggunakan 3 intelligent capsule mic. Dia ada setting dekat sini. Korang boleh pilih sama ada korang nak mikrofon tu belakang, ataupun record depan, ataupun record sekeliling. Atau korang boleh set auto je. So bila korang set auto, dia automatic lah akan detect suara korang. Kalau korang buat kamera korang macam ni, dia akan ambil depan. Kalau korang pusing, dia akan tangkap belakang. So bagi aku itu adalah salah satu fungsi yang penting, lagi-lagi pada vlogger, content creator. Kadang-kadang bila kita record ke hadapan, suara kita dekat dalam video tu jadi slow. Bila kita buat macam ni, suara kita jadi kuat. So itu masalah yang sering dihadapi lah. Tapi bila ada fungsi intelligent microphone macam ni, bagi aku itu salah satu solution yang paling best. Kat atas ni ada shutter untuk ambil gambar, sini untuk zoom in, zoom out. Lepas tu ada record button dia besar. Sama je macam ZV-1. On off button. Lepas tu dia ada satu button je untuk kita pilih sama ada SNQ, gambar ataupun video. That's why ZV-1 ni memang sangat-sangat mudah nak pakai. Even orang yang baru pegang kamera, seriously tak complicated. Nak record video, kita klik sekali. Nak ambil gambar, kita just klik je, dia dah tukar kepada mode gambar. Kalau kita klik sekali lagi, dia tukar kepada SNQ, iaitu slow and quick. Itu sesuai lah untuk kita buat time lapse ataupun slow mo. Dan pada bahagian atas ni juga ada on off button. On off button ni kalau kita klik, dia akan on. Bila kita klik, dia akan off. Tapi yang bestnya lagi, kamera ni contohnya tengah off, korang simpan dalam poket. Tiba-tiba korang pergi travel ataupun pergi berjalan-jalan, korang nampak satu pemandangan yang cantik, korang nak cepat-cepat record. Kena pula time tu tengah bawa kereta kan, laju kan. So korang ambil kamera korang, just buka je dia punya flip screen ni, terus automatic on. Boleh klik terus record. Korang tak perlu lagi nak tekan on off button ni. Bila korang tutup, dia akan auto off. Style. Selain tu dekat atas ni, dia ada satu button. C1 ni, ini adalah untuk background blur kat belakang. So kita tengok dia punya perbezaan. Belakang blur, aku klik clear,
Clear ni dia akan sharpkan semua benda. Kalau aku klik sekali lagi, dia akan fokus kepada muka aku je. Belakang tu semua blur. Pada bahagian tepi kamera ni, dia ada 3 lubang. Korang boleh sambungkan kepada external mic 3.5mm. Lepas tu dia ada USB Type-C dan juga dia ada HDMI. Disebabkan kamera ni menggunakan USB Type-C, seriously memang sangat mudah untuk korang charge. Even korang tengah bawa kereta ke, nak cucuk pakai power bank pun boleh charge. Dan USB Type-C ni juga dia boleh guna untuk transfer gambar ke komputer korang. Jadi korang tak perlu dah nak keluar memory card, just pakai USB Type-C je. Korang boleh gunakan kamera ni untuk live stream. Senang, cucuk je kat PC terus boleh buat live stream. USB Type-C memang sangat-sangat function. Dan dekat bahagian atas ni juga dia ada satu lubang ni. Ini kalau korang pakai Sony punya mikrofon, korang cucuk dekat atas ni, dia dah tak pakai wire dah. Dia terus sambung melalui chip ataupun melalui connector yang dia ada dekat sini. Okay, metal ni. Kat sini juga dia ada bagi kita windscreen. So ini kita boleh cucuk je, attach je dekat atas ni, dan dia akan cover lubang-lubang mic. Tadi lubang mic kita kat sini kan. So sekarang ni dia akan cover. So even kalau korang pergi tempat berangin, tepi laut ke, atas bukit ke, tempat-tempat berangin tu, bunyi angin tadi tu dia akan tapis. So suara korang tu akan lebih jelas dan sharp. Pada bahagian bawah kamera ni dia ada satu lubang untuk kita letak tripod dan sebagainya, dan juga pintu untuk kita letak bateri dan memory card. Tripod untuk kamera ni kalau kita tengok lubang dia dekat bawah ni kan, dia kalau kita letak tu dia macam menyengit lah. Tapi bila kita buka macam ni, dia akan balance. Dia akan nampak center. Dan satu lagi yang bagusnya, katalah kita pakai tripod, kita nak tukar bateri kita habis, ataupun kita nak keluarkan memory card. Kita tak perlu nak buka tripod tu. Dulu untuk ZV-1, lubang dia kat tengah-tengah. Jadi bila korang nak tukar bateri ataupun nak keluarkan memory card dia, nak tak nak serius, korang kena buka tripod dulu untuk keluarkan bateri. Leceh. Tapi bila diorang buat design macam ni, memang mudah lah untuk kita akses kepada bateri ataupun memory card. Pada bahagian tepi ni ada 3 lubang. 3 lubang ni adalah speaker. Kalau kita nak dengar balik kita punya video daripada sini pun boleh. Kamera ni juga dia ada autofocus yang sangat laju. Dia boleh detect human ataupun animal. Dan kamera ni juga dia ada product showcase. Selalunya kalau kita nak tunjuk barang dekat dalam kamera ni, kita akan tutup muka kita dengan produk supaya dia boleh fokus kepada produk. Tapi dengan adanya product showcase, aku letak produk di sini pun dia akan fokus kepada produk. So ini memang sangat sesuai pada korang yang suka buat live TikTok ke kan. Nak jadikan kamera ni sebagai stream punya kamera. Mudah untuk korang tunjuk gambar dan sebagainya. Even orang yang suka buat makeup tutorial, kan kadang-kadang dia nak tunjuk barang apa dia pakai kan. So korang boleh je letak dekat depan ni tanpa menutup muka korang. Gempak. Untuk kontrol record dia guys, bukan sahaja daripada button atas ni, even daripada touchscreen pun korang boleh kontrol dia punya record. So kalau kita tengok dekat bahagian touchscreen ni ada satu button warna merah. So kalau aku klik ni, dia boleh terus record pada situ. Dan bila kita record, dia akan keluar satu big frame rate. Jadi kita tahu yang kamera ni tengah record. Dan pada bahagian depan juga ada satu lampu merah. So kita tahu kamera ni tengah record. Kamera ni juga dia ada S-Log 3 dan juga S-Gamut 3 guys. So memang best kalau korang yang jenis suka buat color grading. Salah satu fungsi terbaru yang ada pada disk kamera adalah dia punya Vlog Cinematic Mode. Okay, Cinema Vlog ni adalah fungsi terbaru daripada Sony untuk disk kamera. So kalau aku buat vlog menggunakan cinematic punya mode ni, kalau korang dapat nampak dia ada atas ni hitam, bawah ni hitam. Dia more to macam cinema punya style lah. Kalau aku off dia akan jadi besar wide macam tu. Kalau aku klik dia akan jadi kecil. Dia punya feel dia tu more to cinematic look. Slow-mo untuk disk kamera guys boleh sampai ke 120 fps. Tapi untuk HD, untuk 4K pula dia punya frame rate yang paling tinggi pun boleh sampai 30 fps je. Okay guys, so sekarang ni aku nak try dia punya quality gambar. Kita just klik je atas ni untuk tukar dia punya mode gambar. Mode video, mode SNQ. Sekarang ni mode gambar. So aku akan ambil gambar. Example. So inilah gambar-gambar dia guys. Ngam ke tak ngam. Kamera ni juga didatangkan dengan 2 warna. Warna hitam dan juga warna putih. So berapakah harga untuk disk kamera guys? Kamera ni harga dia adalah RM3,999. Sekarang ni Sony tengah buat pre-order. Korang nak order boleh je. Order daripada Studio Zalun. Kalau lah korang buat pre-order, korang akan dapat free SD card 64GB. So korang tak perlu dah nak beli SD card. Dan satu lagi korang akan dapat juga wireless shooting grip daripada Sony. Original. Warna putih ataupun warna hitam. Wireless shooting grip tu guys, harga dia RM499. 500. So korang dapat for free. Itu kalau korang buat pre-order. Link segalanya aku ada sediakan di bawah. Korang contact je Uncle Chin daripada Studio Zalun. Cakap, saya nak buat pre-order ZV-1 Mark II. Saya tengok video daripada Munjir. Okay, itu sahaja untuk video kali ni. Apapun aku nak ucapkan thank you kepada Studio Zalun khususnya. Kita jumpa di next video guys. Aku nak layan vlog je.